Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam tenaga hijau kepada semua. Okay, ini adalah video saya part ketiga. Okay, hari ni tujuan saya buat video bukanlah untuk bercakap, tapi kita nak buat satu sesi pembelajaran secara praktikal. Okay, tentang calculation solar. Okay, ini adalah calculation solar khas daripada syarikat kita, iaitu Pekin Energy, dan tuan-tuan akan dapat ilmu ni secara percuma sahaja. Okay, dan ini adalah video yang part ketiga, iaitu part pertama untuk pembelajaran solar system. Okey, apa yang kita akan ajarkan hari ini berdasarkan tajuk iaitu pengiraan load lah. Okey, pengiraan beban. Okey, sebelum untuk kita mulakan, tuan-tuan kena tahu dulu. Okey, load terbahagi kepada dua sistem ataupun dua bahagian. Okey, ini untuk sistem solar lah. Yang saya explain ni adalah untuk sistem solar. Okey, dia terbahagi kepada dua bahagian. Okey, bahagian yang pertama adalah AC load. Okey, AC load. Okey, apa itu AC load? Okey, AC load ni beban AC, maksud dalam bahasa Melayu dia beban AC. Okey, penggunaan yang beban yang menggunakan AC current, iaitu 240 volt punya current. Okay, ini adalah load yang kita biasa guna, yang macam dekat rumah, lampu, kipas, peti air dan sebagainya. Itu adalah AC load. Okay, AC load ni kita guna, yang kita biasa guna dekat rumah tu memang kebiasaannya AC. Okay, pengeluaran dia adalah 240 volt AC. Okay, VAC. Ini adalah load yang pertama yang tuan-tuan kena tahu untuk dalam sistem solar lah, yang tuan-tuan boleh separate kan. Okay, kenapa, nanti saya akan explain kenapa tuan-tuan kena tahu dua bahagian ni. Okay, yang kedua adalah DC load. Okay, DC load. DC load ni adalah direct current. Okay, yang tadi alternative current. Okay, ni DC load. Okay, untuk DC load ni tak banyak dia punya produk yang menggunakan DC. Jadi ada certain barang yang menggunakan DC load. Jadi tuan-tuan kena tahu dua bahagian, dua load ni. Okay, dua load ni, DC dan AC. Okay, ni dua beban yang berbeza. Okay, tuan-tuan kena tahu asingkan sistem ni supaya tuan-tuan boleh buat satu sistem solar yang lebih jimat. Okey, jadi macam mana sistem ni nak jadi lebih jimat, nanti saya akan explain. Okey. Jadi ini adalah video kita yang pertama. Okey, saya akan explain dulu. Okey, DC dan AC. Alright, kita kembali balik. Okey, untuk DC, okey, kebiasaannya untuk DC ni kebanyakannya ada lampu, yang saya tahu sekarang lah, kipas, okey. Charger handphone kita pun ada menggunakan DC, yang menggunakan USB. USB port tu dia AC to DC, tapi asal dia memang DC. Okay, water pump DC dan sebagainya. Banyak sebenarnya juga produk-produk DC, tapi taklah sebanyak AC. Disebabkan produk DC ni produk AC ni lebih banyak berbanding DC, jadi orang akan suka buat sistem solar terus buat kepada AC system. Jadi diorang tak nak fikir leceh-leceh. Tapi sebenarnya hakikatnya bila tuan-tuan belajar sistem solar, tuan-tuan kena tahu tentang dua sistem ni supaya tuan-tuan boleh buat sistem lebih jimat. Kenapa saya cakap macam tu, nanti saya akan explain. Okay, sebab kita akan explain lebih dalam lagi tentang sistem solar ni supaya tuan-tuan boleh buat semaksima sistem solar. Jadi tuan-tuan akan tengok macam mana cara saya mengajar supaya tuan-tuan boleh tahu sebenarnya tuan-tuan punya sistem ni lebih jimat buat ke arah mana, ke arah DC ataupun ke arah AC. Itu yang sangat penting untuk kita tahu. Alright. Okay, jadi hari ini saya akan ajar tuan-tuan untuk calculation AC load. Okay, untuk first pembelajaran sistem solar, memang kita akan ajar pengiraan dulu. Okay, ini adalah pengiraan yang pembelajaran yang pertama untuk pengiraan sistem solar, iaitu yang pertama mestilah kiraan load dulu. Okay, kiraan beban. Alright, jadi sekarang ni tuan-tuan pastikan dah sediakan buku nota dan pen untuk catat. Jadi saya akan buat, tuan-tuan akan tengok macam mana cara saya kira. Okey, first kali saya akan buat 2-3 bahagian. Kalau tuan-tuan dah ada bahagian lagi senang. Okey, ini saya akan tunjuk macam mana. Okey, pertama sekali ialah beban. Okey, ini adalah beban. Okey, beban ni maksud dia adalah nama-nama load ataupun nama-nama beban yang kita nak letak dalam yang kita nak gunakan dalam sistem solar. Okey. Jadi ini yang tak faham, nanti saya akan explain apa itu beban. Okey, yang kedua adalah unit. Okey, unit ni adalah unit beban tu lah. Okey, berapa unit beban yang kita nak letak nanti.
Ini sangat-sangat penting untuk tuan-tuan tahu tentang calculation solar. Okay. Dan yang kedua adalah watt. Okay. Watt ni adalah watt untuk beban. Okay. Berapa watt beban tu. Okay. Dan ingat ini untuk pengiraan AC. Yang pertama ni saya kira AC dulu. Alright. Jadi AC ni tuan-tuan kena ingat ini adalah pengiraan load AC bukan DC. Alright. Okay. Yang kedua adalah jam. Okay. Jam. Okay, ini adalah jam. Okay. Dan yang ketiga adalah jumlah. Okay. Jam ni apa benda? Okay, jam ni adalah penggunaan beban yang tuan-tuan guna dalam masa satu hari berapa jam. Itu maksud jam dekat dalam pengiraan sistem solar. Jadi sangat-sangat mudah untuk faham. Okay. Untuk yang pertama beban, unit, watt, jam dan jumlah. Okay. Ni adalah part-part yang tuan-tuan kena catat, okey, dekat dalam buku nota, okey. Boleh dapatkan beli buku nota sebab ini saya akan explain satu persatu macam mana cara nak calculate untuk sistem solar. Okey, first sekali, contoh dekat sini kita gunakan lampu, okey. Beban kita adalah lampu, right? Saya buat satu benda yang simple, okey, lampu, contoh. Okey. Jadi kita gunakan lampu T8 LED. Okey, saya tunjuk contoh kat sini T8, lampu T8 saya rasa ramai yang tahu lampu T8. T8 contoh 10 watt, okey, yang lebih kurang dalam 2 kaki lebih kurang. Okey, lampu T8 10 kaki kita beli. Contoh kita nak buat solar system dekat tandas kita contoh, ataupun kita mungkin nak buat kat lampu kebun dan sebagainya. Okey, ni saya akan tunjuk contoh cara calculation dia. Okey. Jadi kat sini apabila tuan-tuan dah dapat ni, okey, seterusnya contoh kat sini kita buat unit. Okey, unit ni adalah berapa unit lampu yang tuan-tuan nak buat. Okey, contoh dekat sini saya guna 5 unit lampu. Okey, 5 unit lampu. Okey, dan watt dia dah tentu dah tulis kat situ. Lampu kalau kita beli lampu 10 watt tu memang dah tentu 10 watt lah. Jadi kita tulis saja 10 kat sini. Okey, dan jam adalah jam yang macam saya terangkan tadi, jam adalah per hari. Okey, sehari tu berapa jam yang digunakan. Ini sangat-sangat penting untuk tuan-tuan calculate. Benda ni sangat-sangat penting untuk tuan-tuan tahu berapa jam sehari digunakan untuk sistem solar. Okey. Jadi ini untuk kita punya detail cara calculation kita. Okey. Alright, jadi kat sini beban, unit, watt, jam dan jumlah. Okey, sekarang saya dah dapat unit 5 unit lampu dan watt saya dapat 10 watt lampu. Okey, dan jam saya nak guna lampu ni lebih kurang dalam 8 jam. Okey, 8 jam sehari saya nak guna. Okey. Jadi dekat sini bila kita dapat 8 jam, okey, 8 jam sehari. Jadi kita sekarang ni kita guna 5 unit lampu, okey, 10 watt, okey, dan 8 jam. Jadi apa yang tuan-tuan perlu buat untuk dapatkan jumlah, hanya tuan-tuan perlu kalikan sahaja. Okey, ni kalikan sahaja. 5 kali 10 50. Okey, betul? 50 kali 8 maknanya 400. Okey, 400 watt. Okey, jadi dekat sini jumlah keseluruhan beban yang tuan-tuan perlukan, jumlah keseluruhan beban, okey, jumlah besar je untuk AC adalah 400 watt. Jadi dekat sini macam ni lah basic untuk calculation solar system yang tuan-tuan kena tahu. Jadi dekat sini sangat-sangat penting untuk tuan-tuan tahu apa itu beban, unit, watt, jam dan jumlah. Okey. Jadi dekat sini kita dah akan nampak beban, unit, watt, jam dan jumlah. Jadi kita dapat dah semua sekali dia punya calculation. Okey, contoh. Okey, dekat sini kita dah settle tentang yang ini. Alright, saya akan tunjuk contoh lagi satu kali. Okey, kita akan buat semula. Kita buat contoh load lain pula. Okey, kat sini saya tulis beban. Okey, unit, watt, jam dan jumlah. Okey, jumlah. Alright, jadi dekat sini saya try letak kipas. Okey, contoh kita letak beban kita adalah kipas pula. Okey, kipas. Jadi dekat sini kalau kita guna kipas, kita tak tahu berapa dia punya watt. Lampu, cata lampu tadi kita dah tahulah. Okey, untuk yang kipas ni pula, macam mana tuan-tuan nak tahu dia punya spek dan sebagainya. Okey, tuan-tuan boleh tengok dekat buku panduan kipas yang tuan-tuan beli tu. Okey,
Ataupun tuan-tuan boleh Google, ataupun kalau tuan-tuan beli dekat online, ataupun tuan-tuan beli kat kedai, tuan-tuan boleh tanya dulu berapa watt kipas ni. Sebab ni sangat-sangat penting, jangan pakai beli je. Okey, macam mana nak tahu untuk peralatan yang memang kita tak tahu. Okey, contoh macam lampu dia lah, lampu dia memang kita dah tahu. Kalau dia cakap lampu ni 10 watt, memang 10 watt lah. Tapi jadi masalah bila peralatan yang kita tak tahu. Kipas je, kita tahu kipas angin je, berapa watt kipas angin. Okey, kita tak tahu. Jadi kita boleh tengok dekat buku panduan, ataupun kita boleh tengok dekat sisi dekat bahagian kipas tu, biasanya dia ada tunjuk. Okey. Jadi sangat-sangat mudah, tuan-tuan boleh tengok kat tepi tu, boleh nampak dia punya watt dan sebagainya. Jadi sangat-sangat senang. Jadi contoh kat sini saya buat unit kipas saya perlukan, saya buat 3. Okey. Dan watt untuk kipas ni saya buat 80. Okey. Dan jam yang saya nak guna pun 8 jam juga. Jadi dekat sini apa yang tuan-tuan perlu buat adalah kalikan juga. Okey. Kalau tadi kita dapat berapa? 400 watt. Alright. Jadi dekat sini 3 kali 80 bersamaan 240. Okey, 240 watt. Okey. 208 16 24. Okey, 240 watt. Okey, 240 watt ni kita kali pula dengan 8, jadi dapat berapa? Okey, saya akan buka kalkulator. Saya pun tak berapa nak pandai sangat matematik ni. Okey, kita akan buka kalkulator. Jadi dekat sini kita try kira 3 unit kali dengan 80. Okey, 240 kita kali lagi dengan 8 jam. Okey, kita akan dapat 1920. Okey, dekat sini kita akan dapat 1920. Okey. Jadi kat sini 1920. Betul tak? Tengok sekali. Okey, 1920. Jadi dekat sini jumlah untuk AC kita, AC supply kita, jumlah kita adalah 1920. Okey, kita dapat jumlah ni. Alright, yang tadi kita dapat, yang kipas kita dapat ni 400. Jadi ni 1920. Okey. Jadi total kat sini tuan-tuan perlu buat sekali. Okey. Kalau dapat buat ke bawah sebab ni kecil. Okey. Jadi beban tadi dengan jumlah beban. Okey. Okey, dekat sini saya dapat tadi lampu. Saya dapat 400 watt. Okey. Kipas saya dapat 1920 watt. Jadi dekat sini, setelah tuan-tuan dah calculate semua sekali, tuan-tuan hanya perlu tambahkan saja. Okey, tambahkan semua jumlah-jumlah. Contoh kalau tuan-tuan ada kira lampu, kipas, ada kira lagi peti air dan sebagainya, tuan-tuan hanya perlu calculate je lah seperti yang saya tunjuk tadi. Buatkan catatan. Lepas tu hanya perlu tambahkan saja. Jadi kalau kat sini kita tengok 400 bersamaan 2320. Betul? Jadi dekat sini jumlah lampu dan kipas kita adalah kegunaan kita untuk sehari adalah 2320 watt. Jadi ini adalah jumlah untuk AC untuk AC kita calculate AC. Jadi kat sini 2320 watt. Okey. Jadi dekat sini kita dah dapat untuk calculate. Okey. Ni adalah AC punya supply. Okey. Saya tunjuk contoh kat sini. AC punya supply. Jadi dekat sini apa yang kita perlu buat, kita akan kira pula pengiraan DC. Okey, DC load. Jadi ini adalah satu video step by step, tuan-tuan kena tahu. Step by step untuk calculate supaya tuan-tuan boleh jimat. Jadi tuan-tuan akan boleh tengok benda apa yang tuan-tuan boleh buat pakai DC dan apa benda yang boleh buat pakai AC. Alright. Okey. Jadi ini saja untuk hari ini dan saya akan sharing untuk next video part keempat untuk pengiraan DC. Okey. Assalamualaikum dan salam tenaga hijau.